Sejahtera. So pada hari ini cikgu akan bincang soalan di modul yang muka surat dari bermula 207 hingga 217. Okey, untuk latihan 15, thalassemia adalah penyakit pewarisan. Terangkan penyebab penyakit ini dan bagaimana penyakit ini memberi kesan terhadap kesihatan seseorang. Okey, seperti yang kamu tahu di sini dia ada dua soalan. Soalan yang pertama dia suruh terangkan penyebab penyakit dan kedua bagaimana memberi kesan terhadap kesihatan seseorang. Okey, dalam ayat soalan dia sudah bagi tahu thalassemia adalah penyakit pewarisan. Okey, jangan ulang ayat yang ada dalam soalan. So maksudnya kamu boleh terus bagi tahu penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen. Okey, mutasi gen. Kemudian dia mewarisi dua alel. Okey, so ini penyakit ni jawapan ni kita boleh ambil bermula di sini. Okey. Hemoglobin yang tidak normal, saiznya lebih kecil menjadikan kurang efisien. Okey. So, ini adalah untuk jawapan soalan pertama yang betul. Okey, apa jawapan kawan kamu? Pesakit thalassemia major mewarisi dua alel resesif. Manakala thalassemia minor adalah pembawa penyakit. Maksudnya dia mewarisi satu alel resesif. Okey, hemoglobin yang disintesis adalah tidak normal. Saiz eritrosit lebih kecil daripada normal dan menjadikannya kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan penyebab penyakit ini. Okey, untuk inilah. Kemudian, which is correct. Kemudian jawapan untuk soalan kedua, dia tanya kesan terhadap kesihatan seseorang. Pesakit dia akan lemah, lesu, pucat dan juga anemia. Okay, which is correct. So dia boleh dapat 2 markah. 2 markah which is 4. Okay, ini adalah isi tempat kosong berbentuk bulan sabit menyebabkan pengangkutan oksigen tidak sempurna. Pesakit ini mudah letih, putih, pucat. Okey, sepatutnya dia pucat. Bukan putih. Putih tidak tepat sepatutnya pucat. Okey. Kemudian soalan latihan 16, dia menunjukkan dua individu X dan juga Y. Seperti yang kamu tengok dalam gambar rajah X, dalam gambar rajah X ini kita nampak dia punya sel darah merah dia normal. Okey, normal. Kemudian yang sel darah merah untuk individu Y dia ada berbentuk sabit. Okey, dan dia sudah bagi tahu bahawa individu Y menghidap penyakit genetik. Okey, terangkan perbezaan antara individu X dan individu Y. Okey, jawapan kawan kamu ini dia jawab menggunakan bentuk jadual. Bentuk jadual bukannya tidak dibenarkan, tetapi apabila kamu jawab dalam bentuk jadual, kamu akan cenderung untuk tulis dalam bentuk yang ringkas. Okey, sebelum tu kita tengok ada apa soalan dia minta sebenarnya. Okey, soalan dia minta sebenarnya perbezaan kesihatan individu Y dan individu X dan Y. Okey. Jadi untuk explain benda tu, tengok di sini. Bila kamu buat benda ni dengan tiada nombornya, number 1, number 2. So dia akan jadi macam berbentuk dewi cengkung, boleh apa yang berbentuk dewi cekung. Okey, apa yang boleh melakukan aktiviti cergas. First kamu cakap, cikgu faham. First kamu sebenarnya maksudkan tentang sel darah merah. Okey, sel darah merah. Kemudian yang kedua, yang ini sel darah merah, yang ini adalah tentang individu. Jadi kita itu maksudnya perlu buat ayat yang penuh. Pada individu X, sel darah merah berbentuk dui cekung. Manakala pada individu Y, sel darah merah berbentuk sel sabit.
Okey. So, untuk jawapan di sini begini, ini yang dia akan turn down pemeriksa lah. Bila nampak jawapan kamu sangat ringkas begini, dia tidak menjawab soalan sebenarnya. Okey, kalau kamu nampak di dalam skema jawapan, memang dia bagi bentuk jadual, itu adalah skema. Skema maksudnya rujukan untuk pemeriksa. Tapi kalau pelajar, kamu kena jawab dalam bentuk yang ringkas. Okey, apa jawapan yang kamu kena tunjuk? Ini nanti pertama ialah kamu kena buat ayat. Apabila buat perbezaan, kamu kena buat perbezaan terus direct. Contohnya, okey, contohnya kita buat, ini. Individu X dapat menjalankan aktiviti cergas, tetapi ataupun kalau perbezaan dia mesti ada apa kata magic word dia, mesti ada tetapi ataupun manakala individu Y mudah letih dan lesu. Okey. So ini adalah ayat pertama kamu. Okey, ayat yang pertama. Maksudnya dia mesti dalam bentuk ayat, mesti ada perkataan manakala atau tetapi. Tapi lebih baik kamu guna inilah terus, manakala. Okay, individu X dapat melakukan aktiviti cergas manakala individu Y mudah letih dan lesu. Ini disebabkan individu X mempunyai sel darah merah berbentuk dui cekung, manakala individu Y mempunyai sel darah merah berbentuk sabit. Okey, poin Eric ini semuanya betul, tapi dikira salah dari segi teknik menjawab kerana dia tidak memberi jawapan yang lengkap. Inilah kelemahan pelajar bio. Dia faham konsep, dia rasa dia sudah betul bagi poin, tapi kenapa tidak dapat full mark? Sebab teknik menjawab itu kamu kena biasakan dari sekarang. Walaupun ini latihan, bila kamu terlatih menjawab soalan secara simple, secara ringkas, tidak secara point, bila masa kamu perlu bagi jawapan yang lengkap, kamu tidak buat. Sebab kamu buat latihan, kamu terlatih membuat jawapan yang tidak lengkap. So next time, guna poin-poin yang dibagi ini. Semua poin ini betul saya bagi tahu, tapi perlu dalam bentuk ayat yang lengkap. Seterusnya buat dia punya ayat ni mesti ada sambung, maksudnya manakala ini. Okey, contoh dalam individu X, sel darah merah dapat mengangkut lebih banyak oksigen manakala pada individu Y, sel darah merah hanya dapat mengangkut sedikit oksigen. Luas permukaan sel darah merah pada individu X adalah lebih besar manakala, macam gitu. Okey, itu kelemahan pelajar. Saya rasa konten kamu okey, cuma teknik menjawab kamu menyebabkan kamu lemah, tidak dapat bagi jawapan yang diperlukan lah. Okey, kemudian latihan 17. Latihan 17 dia menunjukkan ciri ketinggian ditentukan oleh sepasang alel, iaitu T dan T. Alel T ialah merupakan alel dominan, manakala T kecil merupakan alel resesif. Okey, so untuk jawab soalan ini, kita saya rasa jawapan ni betul lah. First dimension dulu, ciri ketinggian ditentukan oleh T besar, T kecil. Lepas tu dia bagi tahu T besar adalah dominan, T kecil adalah alel resesif. Kedua-dua alel adalah heterozygot. Oleh itu trait tinggi ditunjukkan kerana alel dominan hadir, iaitu T besar. Okey.
Ni saya tidak komen lah. Okey, betul jawapan dia. Nanti kamu boleh saya komen sedikit lah yang ini. Sebab ada saya jumpa pelajar yang tidak jawab soalan ya. Bila kamu mau faham soalan, okey. Dia bagi poin di sini, ciri ditentukan oleh sepasang alel. T ini mewakili ciri ketinggian. Okey, ciri sebenarnya ayat yang pertama ni dia lebih kepada mengulang soalan. Okey, dia ulang soalan. Soalan ni benda ni ada sudah di sini. Sebenarnya itulah kelemahan kamu. Sebab kamu ingat kamu sudah bagi poin yang patutnya dapat markah. Jadi kamu rasa oh ini adalah poin saya yang pertama, kedua, ketiga. Tapi sebenarnya ini tidak mendatangkan markah sebab kamu mengulang soalan. Dia sudah bagi info. Contohlah, dia sudah bagi info di atas. Suatu ciri ditentukan oleh sepasang alel iaitu T besar, T kecil, alel ketinggian. Ayat yang sama. Cuba kamu baca di sini. Ciri ketinggian ditentukan sepasang alel iaitu T besar, T kecil. Benda yang sama. Ini yang kamu saya pangkal baliklah. Okey, supaya jangan ulang ayat soalan. Okey, apa yang sudah dibagi tahu kamu bagi tahu balik. Kamu boleh terus pergi. T besar ialah alel dominan, T kecil ialah alel resesif. Okey, jadi bila kamu dah faham sudah soalan ini, kamu kena nampak patternnya. Mana tahu soalan lain keluar, dia ubah bentuk soalan sedikit saja. Dia bagi tahu bagaimanakah ciri warna mata ditentukan. Okey, so sama je cara jawab dia. Apa yang dominan, apa yang resesif, dan sekiranya ada pasangan alel tu dia heterozygot atau homozygot. Dan apa fenotip yang terhasil. Okey, seterusnya. Okey, latihan 18. Latihan 18, dia bagi tahu bakteria diubah secara genetik untuk menghasilkan insulin. Terangkan kegunaan insulin. Okey. Insulin ini dia sebenarnya dihasilkan secara semula jadi dalam badan kita. Tapi dia akan dia dihasilkan menggunakan bakteria supaya jadi banyak. Okey, supaya dia jadi banyak. Ini dipanggil sebagai teknik pengkulturan. Kultur maksudnya dia kasih jadi banyak benda tu. Dia ambil insulin tu, dia letak pada bakteria dan bakteria tu dikulturkan, dibanyakkan. So terhasillah insulin yang banyak. So kenapa kita perlu insulin yang banyak? Insulin yang banyak adalah untuk inilah kita beritahu kenapa insulin itu. So insulin adalah untuk mengawal aras gula seseorang. Okey. Kurang insulin dihasilkan dirembes oleh menyebabkan aras gula dalam tinggi. Okey. Kita pergi pada soalan. Tengok soalan dia minta terangkan kegunaan insulin. Okey, jadi bila kamu bagi jawapan bagi kamu bagi jawapan, soalan ini dia menjawab jawapan kamu ni menjawab soalan ke tidak? Kurang insulin dihasilkan dirembes oleh pankreas menyebabkan aras gula dalam darah pesakit kencing manis tinggi. Insulin akan dihasilkan so saya rasa yang ini dia tidak berapa menjawab soalan. Saya tahu memang ada di skema. Okey, jadi ini tidak menjawab soalan directly. So insulin adalah untuk mengawal aras gula dalam darah secara, dan teknik ini dipanggil sebagai pengkulturan. Dia adalah kejuruteraan genetik. Okay, maksudnya dia masukkan genetik insulin dalam bakteria. Okey. Okey, selepas insulin disuntik, inilah ni tidak jelas. So insulin dihasilkan okey. So jawapan yang sebenar bermula di sini. Bermula di sini ya.
ini. Insulin, nah ini saya ambil kira ini sebagai dihasilkan secara genetik manipulasi gen. Selepas insulin disuntik, ini kamu bagi tahu lah macam mana insulin betul bekerja. Insulin sebenarnya dia menukarkan glukosa berlebihan kepada glikagon. Okay, glikogen ini glikogen akan disimpan dan akan merendahkan aras gula dalam pesakit kencing manis. Okay, jadi saya akan terima yang ini. So, apa yang cikgu mau tekankan di sini, hati-hati bila kamu menjawab soalan. Adakah kamu menjawab soalan atau kamu hanya menambah-nambah ayat dia yang nampak banyak saja? Okey. Okey, soalan seterusnya, uji kefahaman. Yang isi tempat kosong saya tidak baca. Saya assume kamu, ini adalah untuk kamu baca nota. Nanti saya akan tandalah. Kemudian untuk video ni saya akan bincang soalan yang subjektif sahaja. Okey, apakah dimaksudkan dengan pembiakbakaan? Pembiakbakaan adalah dia satu kacuk, sama ada dia pembiakbakaan, dia kacuk. Okay, antara organisma yang sama spesies tapi dia berlainan apalah family genus macam tu. Okey, contohnya macam menghasilkan haiwan dan atau tumbuhan yang punya ciri yang lebih baik, kematangan lebih cepat, ketahanan. Okey. Tulisan ni tidak berapa jelas, saya bacalah. Okey, pembiakbakaan, pengacukan. Keyword dia ialah ini. Pengacukan haiwan, tumbuhan. Kenapa perlu kacuk? Menghasilkan ciri lebih baik. Itu poin yang kedua. Apa ciri lebih baik? Matang lebih cepat, ketahanan terhadap penyakit, kemudian apa lagi, terhadap penyakit dan ciri-ciri baiklah. Salah satu dua ni yang maksudnya dia tahan panas, dia tahan kemarau macam tu. Pada cuaca yang kemarau dia boleh bertahan. Okey, macam mana pula dengan definisi kejuruteraan genetik. Genetik, keyword dia kamu kena ingat ialah ini, manipulasi gen. Maksudnya dia memindahkan segmen DNA satu organisma kepada organisma yang lain. Okey, kalau contoh yang kita sudah belajar sebelum ni yang dalam buku ini ialah dia gunakan kambing Jamnapari yang bersaiz besar. Itu adalah pembiakbakaan. Kacuk genetik ni contohnya macam tomato yang biasa selepas 45 hari dia rosak. Okey, tapi kalau tomato GMF maksudnya genetically modified F food. Okey, maksudnya genetik dia sudah dimanipulasi satu tomato itu dan akhirnya dia akan lebih tahan lama, selepas 40 hari dia kekal segar. Okay, itu adalah salah satu contoh kejuruteraan genetik. Okay, yang ini kalau pembiakbakaan kamu ingat contoh kambing tu. Satu kambing Jamnapari dikacukkan dengan kambing kacang. Yang Jamnapari ni dia saiz besar. Okey. Tapi dia tidak tahan dengan cuaca Malaysia. Saiz besar maksudnya daging dia lebih banyak lah. Manakala untuk kambing kacang ni dia saiz dia kecil, susu dia kurang tapi dia tahan dengan cuaca panas. So dia ambil ciri baik dari Jamnapari yang ciri-ciri daging atau saiz besar itu daging lebih banyak susu, dikacukkan dengan kambing kacang yang tahan panas. So dia akan hasilkan satu satu baka baru yang dia tahan panas, banyak susu dan juga banyak daging. Okey, itu untuk pembiakbakaan. Kalau kejuruteraan genetik kamu ingat contoh tomato. Okay, tomato yang dia lebih tahan lebih lama. So genetik dia telah diubah, dimanipulasi. Okey, perbezaan antara perbezaan organisma yang terhasil
daripada pembiakbakaan dan juga kejuruteraan genetik. So jawapan dia di sini adalah dia bagi tahu so di sini pembiakbakaan dia lebih cepat matang, tahan panas dan apa semua, manakala kejuruteraan ni dia lebih ciri. Okey. Pembiakbakaan dia ciri dia Okey. Perbezaan dia di sini, organisma yang terhasil pembiakbakaan ciri lebih baik daripada induk. Okey, manakala kejuruteraan genetik dia punya organisma yang terhasil tu dia membawa ciri-ciri induk dia. Okey, membawa ciri-ciri induk dia. Okey, kalau tidak faham nanti boleh tanya lagi lah mana yang kamu rasa saya explain di sini kamu tidak faham, kamu boleh tanya personally. Okey. Contoh kebaikan penggunaan kejuruteraan genetik ini direct questions. Sangat direct yang kamu boleh rujuk. Okey, ini di sini tidak mengikut etika, maksudnya keburukan lah. Apa yang jadi contoh kejuruteraan genetik ini modified DNA kan, dia pergi ambil DNA kambing dikacaukan dengan anjing kan, macam itulah contohnya. Okey, ini pun direct question. Cell stem diperoleh dari 3 tempat: darah tali pusat, bayi, mesti bayi, sumsum tulang dan juga sel-sel dalam blastocista. Okey, kegunaan dia adalah untuk menghasilkan sel-sel yang baru supaya dia boleh merawat penyakit seperti leukemia, Parkinson, sel saraf dan kerosakan otot. Sebab sel stem ni dia akan membahagi menjadi sel yang kita maulah. Jadi biasanya penyakit ini terhasil disebabkan oleh kerosakan sel. Jadi mana sel-sel yang rosak itu diganti dengan sel yang baru. Macam mana kita dapat sel baru tu? Kita hasilkan daripada sel stem. Okey. Nyatakan kepentingan projek genom manusia. Okey, genom ni dia macam library tau. Dia macam data. Satu DNA dia susun maklumat. Okey, kenapa saya bandingkan dengan library? Library ni dia menyimpan banyak-banyak buku, banyak-banyak maklumat. Begitu juga dengan genom. Genom ni macam library DNA. So kita tahu kalau DNA manusia kita buka jujukan dia tu. Jujukan means macam kipas tu kan, kipas lipat tu bila kita tutup dia tertutup macam tu, tapi bila kita buka kita nampak ada gambar. Okey, kipas macam ni maksud cikgu. Kipas lipat macam tu. Ini kipas kan, biasanya kita boleh lipat kan. So bila kita buka tu maksudnya inilah projek genom. Kita jujukan, istilah dia jujukan DNA. Kita buka jujukan DNA, kita boleh tahu DNA manusia dia ada susunan macam ini, AT, GC, GC, AT macam tu. So DNA untuk rambut begini, DNA untuk kulit macam ni, DNA untuk pesakit kronik begini. So diorang akan simpan data-data DNA itu untuk diorang kenal pastilah. So kenapa pentingnya kita pergi simpan? Tu kita boleh rujuk dan dia boleh menentukan, kita boleh simpan data tu, kita boleh analisis. Jadi next time ada satu individu ni dia ada penyakit dan kita ambil sel dia dan kita buat jujukan. Contoh kita dapat satu jujukan dan kita boleh refer, jujukan ni kita tengok di genom. Jujukan ni untuk penyakit apa? Itu dia punya kegunaan lah. Okey. Jadi ayat di sini ini pun sebenarnya direct questions yang kamu boleh baca. So mengenal pasti semua 2250 gen yang terdapat dalam DNA manusia untuk menentukan susunan. Okey. Ini saya tidak bincang. Okey. Lebih detail lah.